Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Falimbani siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tal in'ama jazila wa qabila minasyukri qalila wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi lam yaj'al lahu min adlin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu agama Allah, iaitu kita menyambung lagi kuliah pengajian kita dengan kitab Sairus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi kitab kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, hanya senya mereka yang takut akan Allah itu, iaitu daripada hambanya yang ulama. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimuna. Artinya, demikian itu segala misal yang aku umpamakan bagi manusia, dan tiada mengetahui akan dia melainkan orang yang alim.
Baik, ni masih lagi kita berada di dalam bab fadlil ilmi, iaitu bab yang menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu agama, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi apa kelebihan mengaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, ilmu agama ni? Maka di sini Syekh meletakkan dalil-dalil daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Jadi di antaranya kata Syekh, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, dan setengah daripada dalil yang menunjukkan pentingnya menuntut ilmu ni, iaitu firman Allah Ta'ala. Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, daripada surah Fatir ayat 28. Artinya hanya senya. Kalau kita baca dalam Quran, kita jumpa ada perkataan innama. Innama tu maksudnya hanya senya. Maksud hanya senya, hanya itu sahaja. Aduh. Mana tak ada yang lain, mesti tu. Mana tak ada jalan lain dah melainkan jalan tu. Macam tu. Innama hanya senya. Yakhsha. Yakhsha tu maknanya takut. Asal kata khasyah. Yakhsha tu maknanya dia takut. Hanya senya yang takut. Innama yakhsha Allah. Hanya senya yang takut Allah. Min, daripada ibadihi, hamba-hambanya. Dari banyak hamba Allah, hanya yang takut pada Allah al-ulama'u, kata Allah, iaitu ulama. Ulama di sini bukan masuk tok-tok guru, tapi ulama di sini maknanya orang-orang yang ada ilmu ataupun ahli ilmu. Nah, ahli ilmu. Ahli ilmu ni siapa dia? Kita semualah. Yang mengaji ni dikira ahli ilmu. Siapa yang datang mengaji walaupun dia tak alim pun, dia tak pandai pun, ayat Quran tak hafal, hadis tak hafal, tapi ada kuliah dia datang. Dia dikira sebagai ahli. Macam kita duduk dalam parti lah, walaupun kita tak ada jawatan pun, peringkat kawasan tak ada, peringkat cawangan tak ada, peringkat negeri tak ada, pusat lagi tak ada, tak ada apa bukan jawatan pun, tapi kita bersama-sama buat gerak kerja, maka kita dikira sebagai ahli. Kita daftar dengan dia jadi ahli. Nah, ahli ni kata tok guru kami, walaupun tak boleh nak datang mesyuarat negeri ke mesyuarat pusat, dia tak boleh hadir sebab dia ahli, bukan ada jawatan. Tapi bila buat mesyuarat agung, mesyuarat besar-besaran, dia boleh datang ahli. Nah, maksudnya sini, walaupun kalau pertemuan di antara golongan ulama-ulama besar, mungkin kita tak ada dalam kumpulan tu, kita tak boleh hadir lah, sebab yang hadir tu ulama-ulama besarnya. Kita tak dapat hadir, tapi nanti akan ada satu perhimpunan paling besar sekali, iaitu di Yaumul Mahsyar, ataupun disebut sebagai Yaumul Jam'i, hari perhimpunan. Hari perhimpunan tu, maka semua akan berkumpul situ. Jadi walaupun kita bukanlah taraf ulama besar ke sebagainya, tapi kita dikira sebagai ahli ilmu, ahli dalam kumpulan orang menuntut ilmu. Walaupun tak tinggi kedudukan kita, tetapi kita duduk dalam majlis ilmu, maka jadi ahli ilmu. Bila orang buat pertemuan besar-besaran di kalangan semua ahli ilmu, maka nama kita ada sekali dalam tu. Beruntunglah. Jadi bukan mesti nak mengaji ni, tak ada pun jadi syarat mengaji wajib alim, mengaji wajib pandai, tak ada. Yang Nabi suruh, yang Nabi wajibkan, talabul ilmi faridatun, kata Nabi. Faridah maknanya wajib. Talabul ilmi itu maksudnya tuntut ilmu. Jadi yang diwajibkan dalam syarak, yang diwajibkan oleh Rasulullah, talabul ilmi. Bukan Nabi wajibkan suruh tuntut ilmu. Tolak tu tuntut. Maknanya Nabi kata wajib tuntut ilmu, bukan wajib pandai ilmu. Jadi jangan bagi alasan kenapa tak datang mengaji. Ya Allah, kalau datang pun bukan pandai Ustaz. Orang bukan suruh pandai, orang suruh datang mengaji.
Dan dulu zaman muda sibuk kerja. Kan? Orang kata bila nak datang masjid ni, pencing saya. Pencing nak datang. Baca Quran pun tak erti lagi. Contohlah, bukan kata orang sini, contoh. Baca Quran pun tak erti, mangkak-rangkak ngejanya. Lepas tu orang kata gilah masuk kelas tu. Ada orang buat kelas tajwid tu, kelas Quran, gilah belajar. Allah Ustaz, dah tua-tua nak belajar apa lagi? Bagi alasan. Tak kira lah. Bukan belajar tu mesti nak kena pandai, bukan mesti nak kena muda ataupun tua. Janji berada di dalam majlis ilmu, berada di dalam majlis pengajian. Tak kira apa pengajian yang berkait dengan soal agama, tak kira usia muda atau tua. Kerana kita nak ambil keberkatan di dalam majlis tu, walaupun sudah alim. Ada satu orang ustaz, dia tulis dalam Facebook. Satu hari dia menghadiri daurah kuliah daripada seorang syekh daripada Arab. Syekh ulama besar lah, daripada Arab datang buat kuliah di Masjid Kuala Lumpur. Jadi yang hadir ramai. Dia pun datanglah ustaz ni. Ustaz ni masa tu tak jadi ustaz lagi. Masa tu dia pun muda lagi, baru mengaji Mesir macam tu lah. Jadi balik cuti Malaysia, tengok ada syekh, guru dia daripada Mesir ada datang sini. Dia pun turut hadir. Tiba-tiba dia tengok ramai, alhamdulillah ramai anak-anak muda berkumpul kat depan. Tapi ada seorang tua duduk depan sekali, dekat dengan syekh tu. Bila diperhati tengok sampailah habis, mula tak nampak sebab dari belakang. Lama-lama sampai habis kuliah tu, bila bangun semua orang tengok-tengok, rupanya yang susuk tua duduk depan sekali tu Ustaz Ismail Kamus. Padahal kalau ikutkan alim dah sampai orang gelar dia ulama lah kat Malaysia ni. Tapi hadir majlis ilmu, duduk depan sekali pula tu. Nampak? Tu kata bukan sebab masalah nak alim tak alim. Alim tu anugerah Allah. Itu anugerah. Kalau Allah bagi alim, alhamdulillah. Allah tak bagi alim pun bukan bicara dia. Bicara dia perintah Allah, perintah Rasulullah ditaati. Bila Nabi kata talabul ilmi faridah, tuntut ilmu itu wajib, maka kita tunaikan kewajipan tu. Bukan pasal nak pandai, nak alim. Pandai alim rezeki. Ada bahagian Allah nak bagi, bagilah. Kan? Tetapi apa yang Allah perintah kita buat. Sama juga macam khusyuk. Bukan suruh sembahyang ni mesti wajib khusyuk. Tak, yang disuruh sembahyang. Dalam sembahyang tu anugerah Allah datang khusyuk. Nanti Allah bagilah khusyuk. Ni dia bagi alasan, awak tak sembahyang. Apa sembahyang kan khusyuk pun. Lah. Bengong. Orang suruh sembahyang, Nabi suruh sembahyang. Bila dah sembahyang dah elok, kita jaga adab-adab solat apa semua, kita buat rukun sembahyang dengan sempurna, maka datanglah anugerah Allah, datanglah khusyuk tu. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, dipanggil nur waridat. Untuk dapat cahaya daripada Allah, kena sediakan dia punya mangkuk. Untuk mendapat limpahan kasih, tuangan daripada Allah, Allah nak tuang. Kita duk bayangkan rahmat ni macam air. Kalau Allah nak tuangkan air rahmat, mesti ada cawannya. Macam mana nak tuang kalau cawan tak ada? Kita tugas kita sediakan cawan. Hak Allah, Allah yang tuangkan air tadi ke dalam cawan, barulah bila kita minum. Tugas kita menadah kitab, mengaji, hadir majlis ilmu, baru Allah tuangkan ilmu, baru Allah tuangkan kefahaman, faqih. Maka baru masuk faham. Ini tadah pun tak ada, nak faqih macam mana? Cawan tak ada, nak air macam mana? Macam tu. Dia nak untung tapi tak nak meniaga. Saya nak untung lah, dia kata. Kurang-kurang sebulan 2,000 tak pedah, dia kata untung. Lepas tu niaga lah. Tak mau. Niaga aku tak mau, aku cuma nak untung. Kawan dia kata sial rasa 2 Jumaat lagi tak ada ni. Nampak? Macam orang gila kan? Dia nak untung tapi tak nak niaga. Mana boleh. Niaga dululah. Bila dah niaga, nanti Allah lah yang berikan untung. Kita sediakan tapak dia.
dah ada tapak, barulah boleh nak letak apa-apa kat dalam rumah tu. Ini tapak rumah pun tak ada, nak mana kursi. Duit banyak, kat 100 ribu. Oh, keluar pergi IKEA, pergi Cox Mamak, beli habis perabot. Penuh lori. Driver lori tanya nak hantar mana? Hantar tu dekat taman, dekat dengan pejabat TM tu. Tak apalah. Lori pun bawa sampai dah dekat sini. Lori tanya nak turun kat mana? Mana rumah? Oh, rumah saya lupa beli. Tak beli lagi rumah. Perabot dah beli dah, rumah tak beli. Nak mana perabot? Macam itulah. Mu hebat macam mana pun minta, tapi kalau mu tak sediakan tapak, nak mana benda tu? Tu. Macam juga ilmu. Kan? Doa kami minta, ya Allah, rezekikan aku kefahaman. Ya Allah, luaskanlah rezekiku gini. Minta macam-macam minta. Tapi tidak ada penyediaannya. Tapaknya tak ada. Macam mana nak letak? Gitu. Baik. Jadi nak, iaitu kita jadi ahli ilmu tak bedah. Walaupun bukan di kalangan orang yang hebat dalam ilmu. Hebat tak hebat tu belakang cerita. Itu ikut rezeki yang Allah kurniakan atas kita. Kalau Allah nak rezeki jadi hebat, alhamdulillah hebat. Tapi itu bukan bicara dia. Alah, kadang-kadang kalau hebat macam mana ilmu pun, Quran hadis dalam kepala, tapi kalau tak dapat berkat daripada Allah, terpesong juga. Berapa ramai orang tarah ustaz dah. Bukan, kadang-kadang bukan cakap tarah ustaz, tarah ulama pun ada, tarah wali pun ada. Quran hadis penuh dalam kepala. Tapi kalau Allah nak dia bersama dengan kafir, jadi bersama dengan kafir ke? Boleh sokong dia AP pula. Pada ulama dah ada. Kan? Alim ilmu agama ada dalam kepala. Jadi bukan mesti nak ilmu saja dalam kepala. Ilmu itu disulam dengan keberkatan daripada Allah. Nak redha Allah. Walaupun kita ilmu tak berapa banyak, tapi redha Allah ada. Alhamdulillah. Jadi apa kita buat, biar dengan keredaan. Bukan dengan kenafsuan. Jadi itulah maksud ulama situ, maknanya ahli orang yang menuntut ilmu. Maka pada ayat ni Allah nak kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut pada Allah dari banyak-banyak hambaku. Hamba Allah banyak, siapa habis atas muka bumi ni? Berapa triliun tak tahulah. Ni semua makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Kata Allah, yang takut pada aku dalam banyak-banyak manusia hamba aku ni, iaitulah ahli-ahli ilmu. Orang mengaji. Sebab tu dalam ayat yang lain, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Mana? Dia ada di kalangan tu yang golongan mustami'an. Masa mengaji ni, mustami'an ni maknanya golongan mendengar. Dia datang dengar aja. Nampak? Tapi kira okey daripada tak dengar langsung. Ada satu lagi tahap lagi tinggi daripada mustami'an, dipanggil muta'alliman. Muta'alliman ni dia nadah kitab, tak faham dia tanya. Tu mengaji betul. Satu hari masa Tok Guru Siddiq Nur di pondok dia Tanjung Bedil, Al-Ustaz Kedah, dia mengaji sana dengan Tuan Guru Haji Hitam. Tok Guru Haji Hitam ni anak murid Tok Kenali. Tok Kenali ni anak murid Syekh Wan Ahmad, pengarang kitab Faridatul Faraid. Jadi Tok Guru Haji Hitam mengajarlah. Tok Guru Siddiq Nur ada sekali lah masa tu mengaji dengan dia, dengan beberapa kawan-kawan dia, dekat 5-6 orang. Mengaji di pondok tu, bukan mengaji di masjid macam kita ni, bukan kuliah bulanan, tak, mengaji di pondok dah. Dalam duk ngaji-ngaji tu, lepas tu Tok Guru dia kata apa? Tok Guru kata, sebenarnya hampa tak mengaji lagi. Dia kata, tak mengaji apa lagi ni? Dia tulis siap lah dengan kitab apa semua duduk depan Tok Guru. Tok kata tak mengaji lagi. Hampa ni baru mustami'an. Hampa ni baru golongan mendengar. Jadi dia pun pelik apa pula. Habis tu macam mana nak jadi kata yang kata mengaji tu? Kalau kami ni baru tahap mendengar. Habis tu yang kata mengaji ni macam mana? Kata Tok Guru gini.
Malam Selasa nanti datang rumah aku. Tapi jangan bawa apa. Hanya bawa kertas kosong dengan pensel sebatang. Kitab pun tak payah bawa. Ada. Ni bawa aku nak ajar macam mana yang kata mengaji. Dia kata. Sebab kalau yang sekarang ni kamu dengar je, yang ni baru mengaji. Jadi macam mana? Tak apalah, tunggu sampai Selasa tu. Ramai-ramai ni Tok Guru dengan kawan-kawan dia yang lain datang rumah Tok Guru. Tok Guru Siddiq Noh dengan kawan-kawan lain datang rumah Tok Guru dia, Tok Guru Haji Hitam. Tok Guru kata duduk ah. Tok Guru sandar kat tiang. Tok Guru kata tulis apa aku kata. Tok Guru cakap tak ulang dah, sekali tu dia cakap. Dia cakap pam tapi slow lah sikit. Dan nak tulis tu. Tulis pun laju-laju lah. Masa tu mengajarnya sifat 20. Dia kata Allah ini sifatnya wujud. Wujud ni pam. Lepas tu kidam, lepas tu baqa', lepas tu sampai habis kaunuhu mutakalliman. Habis Tok Guru cakap ada dekat setengah jam gitu. Habis Tok Guru cakap, okey dah. Tok kata. Dah siap tulis Tok Guru. Okey, baca sendiri-sendiri. Aku bagi masa 5 minit dia kata. Apa 5 minit tu masing-masing pakat baca. Okey, dah habis baca. Dah habis 5 minit, meh bagi kertas seorang-seorang. Semua kertas tu Tok Guru ambil. Okey, sekarang aku tanya jawab. Tak boleh jawab, baru dikatakan tak mengaji. Dia kata ni baru nama mengaji dia kata. Nampak? Maknanya kita ambil ilmu tu betul-betul, tulis, faham, baca balik, kemudian keluarkan balik. Tu baru nama mengaji dia kata. Barulah tu namanya muta'alliman. Barulah dia akan simpan elok dalam kepala. Tapi kalau kita sekadar kuliah bulanan kita datang gitu gini gitu, kadang-kadang tu baru masuk dalam mustami'an, golongan mendengar. Tapi tak apalah, okey lah juga daripada tak dengar langsung. Nampak? Kat luar sana tu, orang suruh jemaah di masjid, dia jemaah di Tesco. Yang tu langsung tak mendengar, tak pergi ngaji kuliah. Kalau tak datang masjid, TM datang masjid lain pun boleh tahan kira. Ni tak. Kuliah orang penat, ahli jawatan kuasa susun kuliah bulanan tiap bulan tu biar ada hari, ada tulis, ada ustaz datang mengajar. Dia satu ustaz pun tak nampak batang hidung. Ini kalau ada 20 kuliah, dia nampak muka dia 5 atau sekali pun jadilah. Dak 20 kuliah tak ada langsung muka dia. Ayat ni masalah besar. Jadi tak mendengar. Bila tak mendengar, ni yang dalam ayat Quran ni kata, sesungguhnya yang takut pada Allah ialah orang yang jadi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ni siapa? Orang yang datang majlis ilmu. Orang datang majlis ilmu ni siapa pula? Orang yang dengar ilmu. Orang dengar ilmu baru dia takut pada Allah. Takut dia banyak ke sikit, tapi kurang-kurang ada takut. Tu yang jadi kat luar sana berpesta, berjoget, nampak dada artis-artis, mendedah aurat, menyanyi, melalak. Dah perangai tulis nama Islam tapi perangai macam Yahudi wan Nasara, perangai macam orang kafir. Dengan seluar pendek apa sebagainya. Kes sebab apa tu? Sebab tak mendengar. Ilmu tu dia tak pernah dengar. Bila tak dengar, macam mana nak masuk takut dalam hati? Tak ada takut Dia buat dosa tu macam tak rasa bersalah, macam rasa macam tak ada api neraka hari kiamat masuk. Takut tu tak ada. Sebab tak dengar. Kita ni nakal-nakal pun ada gak. Bukanlah kita yang hadir ni memang bersih suci langsung tak ada dosa, ada gak dosa. Tapi bila duduk dalam majlis ilmu, kita mendengar kuliah, kurang-kurang takut tu tetap ada gak. Mungkin kita tak buatlah sampai dosa-dosa yang besar-besar, maksiat yang teruk-teruk, tapi sikit-sikit tu ada gak. Jadi dalam buat tu pun kadang-kadang takut juga kita ada. Kawan dia kata, "Meh, kita pergi tikam nombor ekor." Hui, tak berani aku dosa tikam nombor ekor. Kan? Tapi kalau anak sikit aku bagi ulu sikit-sikit, kalau kena bagi aku sikit. Nampak? Jadi maknanya dia takut juga. Walaupun jahat gak ada gak dia nak buat benda tak elok, tapi bila nak buat besar dia takut. Sebab sudah masuk yakhsyallah. Dalam hati dia dah masuk takut ke Allah tu. Walaupun takut tu mungkin sikit je baru.
Tapi kurang-kurang ada dah. Bila ada, lama-lama insya-Allah lah, kalau rajin lagi mengaji, takut tu akan besar. Akhirnya akan menebal takutnya pada Allah tu dalam hati dia. Bila tebal takut dia, barulah jauh maksiat sungguh-sungguh. Yang ni tak buat. Lama-lama kita tengok, kita perhati tengok, memang benda ni praktikal. Orang yang datang mengaji ni sedikit sebanyak harinya akan semakin baik. Nah, memanglah tak drastik dia berubah. Kalau kita nampak ada anak-anak muda pakai seluar jin dengan t-shirt datang masjid, kopiah pun tak buh atas kepala, tak apa. Janji dia dengar dulu kuliah. Lama-lama kita tengok, kita perhati dia akan berubah sikit-sikit. Daripada seluar jin tukar kain pelikat. Daripada t-shirt biasa dah mula pakai kurta. Lama-lama jubah labuh. Daripada kepala dogol tak pakai apa-apa, lah kali pakai kopiah. Lama-lama silap-silap lilit serban pula. Boh pula ridak atas kepala bahu. Nah, lama-lama dia akan. Sebab apa? Sebab mengaji ni dia mencuci hati. Benda yang kotor kalau sentiasa dialir air, lama-lama benda yang kotor tu akan tertanggal. Nah, sama ada cepat atau lambat. Bergantung kepada kurniaan daripada Allah. Tapi sekurang-kurang kita nak masukkan takut tu dulu pada Allah. Takut ni bahasa Melayu, bahasa Arab takwa. Tu yang mimbar selalu sebut. Tok Khatib, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang nak mendidik diri kita di dunia ni ialah ada perasaan takut pada Allah. Dia dua je. Allah tu khaliqun, lawan kepada Allah makhlukun. Nah, Allah khaliqun, yang mencipta, makhlukun, yang kena cipta. Kalau kita tak ada dalam hati takut pada Allah, automatik kita akan takut pada makhluk. Kalau dalam hati ni ditanam takut pada Allah, automatik kita tak takut pada makhluk. Yang jadi hari ni kita takut pada makhluk sebab tak masuk dalam hati tu takut pada Allah. Itu masalah ni. Takut duit tak ada, takut ini, takut itu, macam-macam takut. Nah, takut corona, takut enggak? Dah tu, boleh langgar SOP, bukan suruh langgar. Itu ikhtiar. Makna kata kita mengelak daripada mudarat, bukan maksud mengelak tu kita takut. Macam kita lintas jalan lah. Kalau kata aku tak takut dengan lori, kamu duduk tengah jalan gitu, itu memudaratkan diri. Maksudnya kita berjaga-jaga, berhati-hati, tengok kanan kiri dulu, selamat baru jalan. Jadi itu juga. Jadi ini bukan kita takut dengan penyakit, bukan takut dengan corona, tapi kita ikhtiar, berhati-hati menjaga jasad yang telah Allah pinjamkan kepada kita. Maka atas amanah kita takut pada Allah, maka kita jaga, maka kita berikhtiar dengan pelbagai-bagai cara. Itu maksud dia. Ini yang kata takut sungguh ni, sampai masjid pun tak datang. Awak tak datang masjid, hui corona. Tapi pasal malam nampak pula muka dia. Nampak pasal malam tak apa, masjid dia tak boleh datang, takut corona. Itu baru nama takut makhluk. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Sebab tu dia tak takut pada Allah, takut pada makhluk. Takut duit tak ada. Padahal yang hidupkan kita bukan duit, Allah hidupkan kita. Tak ada duit pun hidup. Ni kan ni lah, banyak ambil daripada barat. Barat ajar kita apa? Dia kata no money no life. Tak ada duit tak ada kehidupan. Sampai orang kita pun dah mula cakap, "Ui, tak ada duit mampus tu." Kita tanya dia, yang bagi mampus duit ke Allah? Yang cabut nyawa Allah ke duit? Yang bagi mati? Saya kata yang bagi mati, yang bagi hidup pun Allah, yang bagi mati pun Allah. Kenapa boleh kita cakap gitu? Betul lah Ustaz, nak kena pakai duit. Tak semestinya saya cakap. Tak percaya pergi tengok orang gila. Orang gila mana ada duit? Payslip pun tak ada. Mana ada gaji? Kerja apa tak ada? Kerja dia jaga jalan. Tapi orang tak ikut tak ada. Orang gila kan? Orang buat tak tahu je. Tapi ada je makan minum dijamin. Pergi kedai makan orang bagi ambil makan gigi. Siap dengan teh ais bungkus kat tepi. Nampak? Ada rezeki kat dia, makan ada, minum ada.
Nah, lepas tu ada orang share kat dalam WhatsApp. Dia kata pelik juga, dia kata kita yang waras ni pakai mask lah, mayang jarak lah, salam tak boleh lah, macam-macam SOP kita ikut. Kadang-kadang terkena juga corona tu. Ada gak yang jadi positif. Tapi orang gila, mask tak pakai. Tak kata mask, baju pun kadang-kadang tak pakai. Nah, makan ambil kadang-kadang dan tu sampah gitu. Nah, tapi tak ada kena corona. Tak kata kena corona, demam pun kadang-kadang jarang. Kan ada kita pergi hospital jumpa orang gila. Melainkan hospital orang gila lah. Kan? Jarang kita tengok dia sakit. Sebab apa? Allah jaga dia. Jadi kita kena faham segala-galanya Allah. Kita ikhtiar tak apa, tapi jangan ingat ikhtiar kita memberi bekas. Tu kena mengaji sifat 20, mengaji akidah. Apa yang kita buat ni langsung tak memberi bekas. Maknanya tak ada kesan apa pun, cuma ikhtiar sahaja. Adapun yang memberi bekas hanya semata-mata Allah. La qadirun ala haqiqati illallah. Tidak ada yang berkuasa sebenarnya melainkan semata-mata Allah. Allah sahaja yang boleh. Kalau Allah nak kata kena corona, mu tutuplah mask ni kat 8 lapis, tutup. Kalau Allah kata kena gak. Kan? Jadi pegang segala-galanya Allah. Ada yang kita buat ikhtiar sahaja. Dan ikhtiar kita tak ada apa-apa pun melainkan dengan izin Allah. Tu saja. Kan? Pegang situ. Sebab itulah orang yang takut pada Allah, kenal Allah, ialah orang yang ulama, orang yang mengaji. Dengan dia mengaji baru dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah baru dia ada rasa takut dengan Allah. Kan? Dia kenal baru dia tahu. Macam kita masuk masuk sekolah ke atau masuk unit uniform ke apa kan, polis ke apa. Nah, kalau kita tak kenal bos atas kita, siapa dia punya ketua polis negara, KPN dia tak kenal, dia masuk PDRM tapi dia tak kenal KPN, dia main langgar kod dan silap-silap dia terparking kereta dia dekat kotak parking KPN punya. Kan? Dia pergi Bukit Aman main masuk parking. Nah, sebab apa? Sebab dia tak kenal. Kan? Bila kawan dia kata, tu ketua polis negara tu, parking ni tu ambil. Oh, Allah baru takut tu datang. Bila kenal baru ada takut. Tak kenal tak takut. Macam itu baru nak cerita sama-sama manusia. Dah kalau Allah, orang tak kenal Allah, macam mana nak takut dengan Allah? Betul tak takut? Dedah aurat tak takut. Dia takkan dia tak pernah dengar orang cerita akan diazab dalam api neraka. Dia pernah dengar benda ni maklum bidarurah. Habis tu kenapa dia tak takut? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak mengaji siapa tu Allah, macam mana azab Allah. Dia tak mengaji. Jadi kita datang majlis ilmu mengaji, moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah masuk dalam ayat ni. Kemudian lagi kata Syekh, dan setengah daripadanya lagi dalil pentingnya menuntut ilmu firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimuna. Artinya wa tilka, demikianlah, al amsal, segala misal maksudnya contoh. Demikianlah contoh-contoh itu, nadribuha, aku umpamakan, linnas, bagi manusia. Dalam Quran ni Allah banyak buat ayat-ayat contoh perumpamaan. Ada yang Allah umpamakan dengan nyamuk, kan? Ada kadang-kadang ayat Allah umpamakan dengan sehelai rumput. Banyak ayat-ayat tu ayat-ayat kiasan-kiasan. Allah umpamakan dengan ni, umpamakan dengan ni. Itu maksud dia. Maka kata Allah lagi, wa ma yaqiluha, dan tiadalah siapa yang tahu akan perumpamaan itu illal alimuna, melainkan orang yang alim. Orang yang nak faham umpama yang Allah buat dalam Quran ni, melainkan orang-orang alim saja yang akan faham. Maksud orang alim mana? Orang yang mengaji. Kan? Orang yang mengaji akan faham ayat-ayat Allah. Bila Allah letak dalam Quran tu, Allah buat contoh gini-gini, dia faham. Bila dia faham, maksud faham macam mana? Maka dia takut dengan Allah.
Dia tak buat lah larangan-larangan Allah dan sebagainya. Tapi jenis orang yang tak mengaji, baca ayat Quran pun tak lut pada dia. Itu kadang-kadang dalam kitab Bidayatul Talibin karangan Tuan Husin Kedah. Kata Tuan Husin, kadang-kadang manusia ni boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Kadang-kadang manusia ni boleh jadi lebih jahat daripada setan. Tak kata lebih jahat daripada jin, daripada setan pun lagi. Sebab apa? Teruk-teruk jin lah kan, kerasukan. Kita hantar kat Darul Syifa apa semua tu kan, perawatan Islam. Orang tu menjerit, menjerit. Datang ustaz tu baca ayat Quran, reda tak? Reda. Baca ayat Quran, azan kat telinga, daripada jerit kuat, slow. Lama-lama keluar jin. Nampak? Takut juga jin, hebat-hebat, dahsyat-dahsyat jin tu, takut dia dengan ayat Allah. Tapi pergi kita masuk kelab malam disco, kita azan dalam tu, keluar tak dia? dia keluarkan kita, dia campak kita. Kita masuk dalam tu, kai kopiah batu azan dalam disco tu, dia terajangnya kita. Bukan dia keluar, kita kena keluar. Nampak tak? Takut sikit. Jin takut. Dia takut. Mana? Jin kata ni siapa lagi bapak jin ni? Dia punya bapak jin. Jin takut dengan ayat Quran. Setan takut. Dalam hadis Nabi kata, iblis lari terkentut-kentut bila mendengar azan berkumandang. Takutnya dengan nama Allah, lari dia sampai kat tempat yang tak dengar dah lagi laungan azan. Setengah riwayat kata ulama, lari sampai ke tengah laut atau ke tengah hutan. Tapi tengoklah, masjid tengah-tengah bandar, azan berkumandang, manusia lari tak? Tak lari. Dia sibuk itu. Kat kedai kopi, duduk kedai kopi. Kalau lari pergi masuk dalam masjid semayang, boleh tahan kira. Tak duduk situ, dah tak buli azan tu. Nampak? Sikit dia tak ada rasa takut dengan Allah. Setan lari dah. Setan kata, jom lah lari sekali. Dia kata, relax Atan. Setan kata, dah ni siapa setan ni? Kata. Mana lagi? Betul kata Tuan Syed Kedah. Kadang-kadang manusia itu boleh jadi lebih jahat daripada setan. Dan kalau setan setempat selayaknya neraka, kalau manusia lebih jahat daripada setan, mana tempat lagi nak dihumban kalau bukan dalam neraka Allah? Malah bukan sakat neraka, disebut oleh ulama ponggong neraka, bawah sekali. Nampak? Sebab apa? Jahatnya. Sikit tak ada takut dengan Allah. Setan jahat-jahat, setan takut dengan Allah. Ni manusia sombong, bongkak dengan Allah, langsung tak takut. Kita biarlah dia takut tak banyak pun, sikit jadilah ada kat bahagian takut tu. Ni tak takut langsung. Siap boleh petikai hukum Allah. Ngejek-ngejek pula. Kata kalau nak makan sup tangan di Kelantan lah, menghina hukum hudud. Cakap langsung tak rasa bersalah cakap. Buat main aja bab-bab agama ni. Tak apa. Allah bagi peluang hidup, tak apa, ada peluang. Mujur ada peluang. Dan kalau dan taubatlah. Jangan sampai peluang dah tak ada, baru ketahuan. Ingatlah bahawa akhirat itu pasti, mati itu pasti. Nak tahu tak tahu, tunggulah dan lihat. Kiamat akan berlaku. Masa tu baru ketahuan siapa besar. Betul lah Allah kata, masa kejadian ditiup sangkakala mati habis semua makhluk. Manusia-manusia semua mati. Hanya yang tinggal pada ketika itu malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin ni malaikat yang rapat dengan Allah. Antaranya malaikat yang menjunjung arash. Antaranya yang hebat-hebatlah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel yang cabut nyawa kan, yang tiup sangkakala. Kemudian Allah kata, ambil juga malaikat-malaikat aku ni pun cabut juga nyawa dia. Jadi malaikat Israel tu kan cabut nyawa habis kawan-kawan dia. Jibril pun dia cabut, habis semua cabut. Mati habis, tak ada apa dah. Jadi Allah tanya, siapa lagi yang ada? Malaikat Israel pandang kanan, pandang kiri. Dia kata tak ada siapa dah Allah, melainkan tinggal akulah, hamba yang hina, yang lemah, yang lalai. Dia merendah diri pada Allah. Tinggal dia seorang.
Kata Allah, kalau begitu mu cabut nyawamu. Waktu itulah buat pertama kalinya malaikat maut cabut nyawa dia sendiri. Selalu dia cabut nyawa orang. Kita kalau ikut logik, antara kita, kalau kita lah jadi malaikat maut, kita nak cabut nyawa orang dan cabut nyawa sendiri, mana paling lembut kita buat? Mestilah cabut kita sendiri kita buat paling lembut sekali. Lembut, tarik pelan-pelan. Dalam hadis Nabi kata, walaupun dia tarik dengan lembut sebab nyawa dia sendiri, dia tarik pelan-pelan, dalam tarik pelan-pelan tu dia punya jerit, kalaulah ada orang yang hidup waktu tu, kalau adalah makhluk yang hidup waktu tu, nescaya akan bergelimpangan mati kerana kuatnya malaikat maut menjerit saat dia mencabut nyawa dia sendiri, kata Nabi. Tapi waktu tu dah tak ada siapa, dia seorang menjerit, menjerit. Lah kali dia pun mati. Bila dia mati, Allah tanya pada seluruh alam. Semua dah mati dah waktu tu. Allah tanya, siapa lagi yang ada? Siapa lagi yang hidup? Sunyi sepi, tak ada siapa dah. Kalau kita sini, kalau sunyi itu masih lagi bunyi krik-krik, krik-krik, bunyi belalang, cengkerik. Ni krik-krik pun tak ada. Siapa yang ada? Bangkit. Tak ada. Allah kata, dah, mana kerajaan yang kuat dulu? Mana kerajaan yang hebat dulu? Mana yang kata ada majoriti dulu? Mana pi? Mana yang kata itu? Mana yang kata ni? Mana yang kata? Mana kerajaan Amerika? Mana kerajaan Rusia? Bangunlah, kata kuat, kata hebat, bangkit. Tak ada. Tak ada seorang pun bangkit. Dari situ nak menunjukkan bahawa siapa yang paling berkuasa. Dunia mu boleh dunia mu boleh sombong, tak mau nak sombong-sombong pi. Mu tunggu nanti hari akhirat. Aduh. Jadi kita yang mengaji bila dengar Allah, baru kita menundukkan hati kita. Kita nak sombong gimana? Jawatan kita besar mana sangat? Jawatan kita boleh naik pun kita mula pada bawah. Orang bawah yang sokong kita, baru kita boleh duduk atas. Bumbung ni walaupun dia hebat berada di tempat yang tinggi, tapi ingat, setinggi-tinggi bumbung kerana tiang yang di bawah support dia. Kalau tiang ni patah, tak ada gimana lah bumbung, melainkan rebah jatuh ke tanah. Lepas tu kita jangan sombong. Sehebat mana pun kita ada dokongan di bawah. Tapi Allah yang maha tinggi, Allah berada di tempat yang tinggi, berada di darjat yang paling tinggi, bukan dengan dokongan dan sokongan siapa-siapa. Allah tetap Tuhan, Allah tetap Allah. Umur sokong tak sokong Allah, Allah tetap paling berkuasa. Allah tetap Tuhan yang maha esa. Tu. Jadi kita tak boleh nak sombong. Allah tak apalah, sebab dia memang paling hebat. Tu. Jadi demikianlah segala misal, kata Allah, contoh yang aku buat dalam Quran tak lain tak bukan siapa yang boleh faham, melainkan orang-orang yang ada ilmu. Orang alim boleh faham. Dibaca ayat Quran, diinsaf, rasa bersalah kan, rasa takut. Bacakan hadis Nabi, dia rasa taubat. Itu kadang-kadang kawan-kawan kita baguslah share dekat dalam WhatsApp, kadang-kadang ceramah-ceramah pendek, kadang-kadang itu kata-kata sebagai kesedaran kepada kita. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, semua manusia itu hakikatnya mati. Semua manusia itu sebenarnya dalam keadaan mati, melainkan orang yang berilmu sahaja yang hidup. Kata Imam Ghazali, semua ni mati sebenarnya, melainkan yang hidup adalah orang-orang yang ada ilmu. Maksud mati di sini hati dia. Jasad memang berkeliaran, jasad pergi naik Tesco jalan, tapi hati mati, melainkan hati yang hidup ialah orang yang ada ilmu, hatinya hidup. Apa maksud hati hidup? Bila dia nak buat sesuatu, dia memikir hal agama. Dia nak beli makanan, dia akan fikir halal ke haram. Dia akan cari dekat plastik, cop halal. Sebab hati dia hidup. Cuba kalau hati mati, tak peduli dah. Janji viral, ni benda viral, ni sedap ni, halal haram tak peduli dah. Dia tak kisah. Kalau babi dah ada dalam tu pun dia tak kisah. Ada dia tak peduli sebab hati mati. Sama macam orang kafir. Orang kafir tak kita tak pelik lah orang kafir dia langgar halal haram, sebab dia kafir, hati dia memang mati dah. Kita yang Islam pun hati mati habis. Jadi kata Imam Ghazali, yang hidup hanyalah orang yang berilmu. Tapi ingatkan dah selesai dah tu. Tak, kata Imam Al-Ghazali,
Semua orang yang berilmu itu tidur. Hidup tapi tidur. Melainkan orang yang beramal. Ilmu ada tapi tak beramal. Memang hati dia hidup tapi tidur hati dia. Maksud tidur macam mana? Tak ada apa faedah. Orang hidup tapi tidur. Nak kerja macam mana? Nak dapat duit macam mana? Macam tu. Maknanya tak ada faedah. Ilmu banyak, amal tak ada. Macam mana nak boleh pahala? Ilmu banyak, semayang tidak, apa tidak. Nak semayang sunat malah, derma kedekut, nak boleh pahala macam mana? Nak orang berilmu hidup tetapi tidur, kata Imam Ghazali, melainkan orang yang beramal. Kemudian Imam Ghazali ingatkan yang beramal dah elok dah. Imam Ghazali pula kata lagi, orang yang beramal itu memanglah dia jaga, tak tidur, tetapi dia muflis. Muflis pula melainkan orang yang ikhlas ni. Nah, dia dah beramal dah, dia jaga dah, dia buat segala amal dia tadi ni, apa yang dia belajar dia buat, tetapi muflis. Diingatkan pahala dia banyak, jumpa Allah kosong, haba mansura, kata Allah. Jadi debu yang berterbangan. Sebab apa? Sebab tak ikhlas, ungkit mengungkit, buat kerana makhluk, buat kerana orang ni, buat kerana orang ni puji. Kalau orang ni tak puji, malah dah nak buat. Kan? Dia azan, kawan pun puji, kata sedap azan. Macam Mekah tu. Sonok dia. Sekali tu azan, suara dia tersilap sikit. Keluar-keluar kawan kata benda azan. Macam bunyi ayam. Nak tak sedap langsung azan, kena kutuk. Mah wajuk dah. Pani aku malas azan. Hang azan sendiri lah. Jadi selama ni azan sebab apa? Sebab orang puji. Orang tak puji tak nak buat dah. Ada gak yang jenis berjuang dalam perjuangan haraki, perjuangan agama, ingatkan kemah dah, lilik sebal atas kepala, ceramah atas pentah, berdekah-dekah, pampung. Tahu-tahu nak masa pemilihan calon, nama dia tak naik. Ingatkan dia dipilih sebab dia buat kerja keras. Tiba-tiba naik nama orang lain, merajuk terus. Malah dah aku ceramah bani. Nah, aku berjuang bukan hampa nak apa? Hargai pun. Aku ceramah bukan nak hargai pun. Nah, aku jadi ahli biasa daripada dulu lagi. Jadi selama ni hang berjuang sebab nak jawatan lah. Habis rosak. Padahal berjuang dah tu. Kalau ikut pahala perjuangan dia, Allah berat sungguh neraca. Sebab berjuang untuk menegakkan Islam, tiba-tiba berjuang hajat dalam hati nak jawatan. Habis haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Sehebat mana pun. Nah, jadi nak sampai ke tahap yang terakhir, kata Imam Ghazali, ikhlas, bukan senang. Tadi kata dah, nak semua manusia mati, melainkan yang hidup orang berilmu. Semua orang yang berilmu itu tidur, melainkan yang jaga ialah orang yang beramal. Semua orang beramal itu muflis, melainkan yang tidak muflis hanyalah orang yang ikhlas. Nak sampai tahap ikhlas bukan senang. Melainkan mesti kita mujahadah dengan diri kita, dalam hati kita, lawan sungguh-sungguh hawa nafsu, lawan sungguh-sungguh hasutan iblis. Kena buat sungguh-sungguh, jangan dilayan nafsu kita, jangan ikut kata-kata nafsu, kena bentak dia, lawan dia. Nafsu ni, kata guru kami, dia macam budak-budak. Tengok budak-budak kalau pergi kedai. Sebab tu kalau kita perasan, kedai-kedai runcit, depan sekali dia tak akan letak beras, tepung. Dia tak letak beras, tepung, dia buh dalam. Tapi dia letak depan sekali apa dia? Bola, belon, pistol mainan. Dia letak mainan-mainan. Sebab apa? Pertama sekali nak tarik budak-budak. Bila tarik budak-budak, budak tarik bapak. Jadi barulah masuk kedai. Itu dia punya strategi. Bukan main bubuh je. Dia ada strategi dia. Jadi budak, tengok budak dia nak nak pistol. Kita kata beli dah kan pistol kat rumah, nak ni pistol lain pula, dia kata. Kalau kita tak bagi juga, dia buat macam mana? Dia hentak kaki, berguling depan atas lantai depan orang. Menangis. Macam tu lah nafsu. Bila kita tak nak ikut nafsu, dia bentak dalam hati ni. Dia pujuk juga. Kita kata tak maulah, aku insya dah malas nak lepak-lepak dengan kawan-kawan ni. Aku nak pergi semayang ni, nak solat jemaah, dengar kuliah di masjid tu elok lagi. Nafsu dalam ni pusing-pusing dalam hati kita. Kata gilah, member tu lama tak jumpa, gilah juga. Dia buat jadi berat. Kita pun slow nak pergi masjid. Nak lawan bukan senang.
Kalau tak kuat macam tadi, kalau ayah dia tak tegas, anak dia meraung, yelah ayah beli, akhirnya beli. Kalah. Nampak? Gitu lah. Akhirnya kalah dengan nafsu. Kena kuat, bentak sungguh-sungguh. Bukan suruh pukul budak tu, tapi kita pertegas. Ayah kata tak boleh, tak boleh. Masuk dalam kereta sekarang. Nampak? Baru anak tu akan dengar cakap. Begitu juga nafsu. Kita keraskan nafsu kita. Aku kata tak boleh, hari ni ada kuliah, wajib duduk di masjid, dengar kuliah. Bentak dalam hati gitu. Barulah nafsu akan tertunduk. Bila nafsu tertunduk, barulah jadi nafsu mutmainnah. Tapi kalau nak tegas itu jangan depan orang lah. Jadi cakap seorang-seorang dekat tempat uduk. Wajib duduk. Kawanmu masuk nak ambil uduk. Awak marah siapa? Nafsu aku. Nampak orang kata gila lah pula. Cakap seorang-seorang. Didik. Tapi gitulah. Maknanya kata tekan nafsu kita sendiri. Tak boleh nak harap orang lain dah, melainkan diri kita. Ustaz cengeng macam mana pun ceramah, tapi kalau kita layan kat nafsu tak jadi apa kan? Ustaz balik meja sekali pun tak jadi apa. Melainkan kita sendiri kena kuasai nafsu kita. Tak ada orang lain dah. Ustaz-ustaz ni dia boleh bagi ayat je, nak bagi tolong gitu. Tapi diri kita lah, macam kawan-kawan lah. Kawan-kawan nasihat je, kita suruh didik anak gini. Tapi kalau kita kalah dengan anak kita juga yang masalah kan, bukan orang lain kan. Jadi kita berhenti sakat ni, bunyi dia mati dah tu, mati nampak. Jadi kita berhenti sakat ni kita dan setengah daripadanya firman Allah Taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Berhenti kat situ Jadi macam biasalah di depan masjid tu, turun tangga tu, tak boleh kena kot lain dah, memang kena turun situ. Jadi akan nampak ada meja niaga situ, ada barang-barang niaga. Jadi sambil-sambil tengok tu keluar duit sikit, beli. Jadi niat membeli sambil menderma kan. Tak boleh beli banyak, beli sikit pun jadilah. Niat membeli tu sambil menderma. Sebab kami gini, Ana suka tengok cara tok guru kami lah. Dia boleh minta kalau dia nak minta, tuan-tuan, sekolah saya memerlukan RM50,000 sebab nak buat gini-gini, nak buat bangunan gini-gini. Boleh minta, macam ustaz-ustaz lain minta pun ada kan. Tak salah minta tu sebab untuk jihad fisabilillah. Tapi dia tak guna cara tu. Dia guna cara dengan jual barang. Jadi dia kata win-win situation, sama-sama menang. Kami dapat duit untuk bangunkan sekolah, tuan-tuan dapat barang, boleh guna, boleh makan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita dapat manfaat. Jadi niatkanlah membeli sambil kita menderma, insya-Allah. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan itu kami dapat meneruskan pengajian sekolah kami sehingga melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Moga-moga negara kita terus dibimbing dengan ulama-ulama yang tegas dan berani dalam menegakkan hukum-hukum Allah, supaya umat kita dapat berjalan di atas jalan agama yang sebenar atas bimbingan daripada alim-alim ulama, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala
khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.